Assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid tahun 3. Pagi ni bersama dengan Cikgu Muhammad Faidi. Mungkin kali pertama kamu belajar bersama dengan Cikgu Muhammad Faidi bagi murid-murid tahun 3. Sebelum ni kamu bersekolah di sesi petang, tapi mungkin ada yang dah kenal. Okey, untuk tahun 3 tahun ni Cikgu mengajar subjek pendidikan kesihatan. Cikgu harap semua murid-murid dah adalah buku teks pendidikan jasmani dan kesihatan. Okey, satu buku saja. Satu buku ada 2 subjek, iaitu pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan. Berkongsi buku. Okey, hari ni kita akan tengok tajuk yang pertama kita untuk subjek pendidikan kesihatan. Sebelum tu, kelas yang cikgu ajar, cikgu rasa mungkin tak banyak kelas untuk tahun 3, iaitu 3 UUM dan 3 UPM saja seingat cikgu untuk subjek pendidikan kesihatan ini. Okey. Tanpa melengahkan masa, kita teruskan kita punya sesi PDP kita pada pagi ini untuk subjek pendidikan kesihatan. Okey. Ini adalah buku pendidikan kesihatan untuk tahun 3. Muka depan dia ada, dia kongsilah buku PJK. Okey. Buka bahagian isi kandungan. Alright. Di bahagian isi kandungan ni kita tengok ada 13 unit. 13 unit. Unit yang pertama hingga 10 tu berkaitan dengan subjek pendidikan jasmani. Muka unit 11 dan hingga unit 13 berkaitan dengan pendidikan kesihatan. Tajuk yang kita nak belajar hari ini iaitu unit 11 saja. Okey, unit 11 muka surat bermula muka surat 65. Tapi tak semua unit 11 tu ada banyak topik. Jadi kita hanya belajar satu topik saja hari ini. Kita tengok apa yang perlu kita belajar pada pagi ini. Okey, cikgu nak semua murid buka muka surat 63. 63. Jangan 63. Tak boleh. Jadi tak boleh cikgu slide je. Cikgu menggunakan phone. Sedikit sukarlah cikgu nak ni kita tengok satu persatu. Cikgu kena scroll satu persatu lah kerana cikgu menggunakan phone untuk membuat rakaman ni, jadi satu persatu. Kalau kamu guna buku teks, boleh terus buka muka surat 63. Okey, unit 11. Unit 11. Ni adalah flip. Cikgu terpaksa scroll satu persatu lah untuk pergi ke muka surat 63. Okey. 63. Okey. Unit 11 tajuk dia jaga diri sihat emosi. Okey. Di buku teks tu kalau kamu tengok ada gambar yang menunjukkan beberapa individu. Ada orang dewasa, ada kanak-kanak, lelaki, perempuan dalam gambar tersebut. Okey, Nana dan rakan-rakan sedang mencari maklumat berkaitan PEERS di perpustakaan awam. PEERS. Okey, itu adalah singkatan kepada rangkuman kepada topik-topik ataupun aspek-aspek dalam kesihatan yang dalam tajuk jaga diri sihat emosi. Okey, tengok di bahagian bawah tu cikgu besarkan sikit. Okey, di bawah tu kalau kamu tengok pendidikan reproduktif dan sosial. PEERS terdiri daripada 7 aspek, iaitu kesihatan diri dan reproduktif, penyalahgunaan bahan, pengurusan mental dan emosi, kekeluargaan, perhubungan, pencegahan penyakit dan keselamatan. Tu adalah tajuk-tajuk yang kamu murid-murid kena belajar untuk tahun 3 ni. Okey. Tapi hari ini kita hanya
pergi kepada tajuk yang pertama. Okey, boleh buka muka surat 66. Kenali diri. Okey, kenali diri. Kita sebelum belajar hari ni kita perlu kenali diri. Okey, kalau murid-murid di rumah tu, kita kena kenal dulu diri kita siapa. Macam cikgu kenal diri cikgu ni siapa. Okey, kamu pun perlu kenal diri kamu tu siapa. Maksud cikgu kenal diri tu, kamu kena tahu jantina kamu dahulu. Okey, sebab sebelum kita belajar, kita perlu tahu dulu kita ni lelaki atau perempuan. Okey. Jadi dalam kelas cikgu mungkin ada murid lelaki, ada murid perempuan. Macam cikgu, jantina cikgu lelaki. Di rumah kamu pun ada jantina lelaki dan perempuan. Itu yang kita perlu tahu dulu sebelum kita pergi dengan lebih mendalam untuk tajuk kenali diri. Okey, cuba kita tengok dulu dia punya ayat yang diberikan tu, ataupun apa yang perlu kita kenal di diri kita ini. Okey, kita mempunyai bibir. Mana bibir? Bibir. Ini adalah bibir. Okey. Payudara. Payudara semua ada, lelaki dan perempuan. Anggota badan kita. Okey. Tajuk ni sedikit sebanyak berkaitan dengan fizikal badan kita. Kita belajar ni kita tak perlu malu sebab kita perlu kenal diri kita. Okey. Yang seterusnya punggung. Guna bahasa yang betul. Punggung. Sebab semua ada, lelaki dan perempuan. Dubur dan genital. Okey, dubur dan genital. Genital tu nanti cikgu akan bagi tahu apa maksud genital. Okey, iaitu zakar atau faraj. Kamu mungkin first time dengar ataupun ada yang dah tahu. Tapi hari ni kita nak belajar berkaitan dengan diri kita. Kita akan pergi satu per satu. Okey, semua ini dikenali sebagai anggota seksual. Maksud dia tu adalah anggota seksual yang perlu kita tahu. Bibir, payudara, punggung, dubur dan genital. Dipanggil anggota sulit kita. Dalam bahasa senang yang kamu nak faham, anggota sulit kita. Alright, kita tengok dulu gambar yang disediakan dalam buku teks tu. Anggota seksual. Okey, tengok gambar di sebelah kiri, paling kiri. Tu adalah murid lelaki ya. Murid lelaki ataupun jantina lelaki. Alright. Punggung dan dubur. Punggung dan dubur. Masing-masing semua orang ada punggung dan dubur. Lelaki dan perempuan sama, tapi gambar tu menunjukkan murid lelaki lah. Okey, punggung dan dubur tu di bahagian belakang kita. Kena tahulah, kita kena menggunakan bahasa yang betul. Dalam belajar, kita mesti menggunakan bahasa yang betul. Okey, punggung dan dubur tu adalah anggota seksual kita lah. Okey, seterusnya bibir. Lelaki dan perempuan ada bibir kan, betul? Yang tu kita kena tahu. Tu juga termasuk dalam anggota seksual, bibir. Seterusnya payudara. Murid lelaki dan murid perempuan. Tu adalah payudara yang berada di bahagian dada kita. Di bahagian dada kita. Okey, seterusnya bagi murid perempuan, gambar yang tengah tu ni adalah murid perempuan. Murid perempuan. Perempuan dan lelaki mempunyai jantina yang berbeza. Juga mempunyai alat sulit yang berbeza. Kalau perempuan, faraj. Dia panggil faraj. Okey, untuk murid lelaki, dia panggil zakar. Itu adalah anggota sulit kita. Tempat kita buang air. Kena jelaslah. Kita perlu menggunakan bahasa yang betul dalam belajar. Walaupun tajuk ni sedikit, kalau kita belajar dalam kelas mungkin kamu akan rasa, cikgu memang betul lah. Lelaki dan perempuan kita mempunyai rasa malu bila kita belajar berkaitan dengan anggota seksual. Sebab tu pentingnya kita belajar tajuk kenali diri. Kita kena kenal apa itu anggota seksual.
Alright, seterusnya kenapa kita perlu belajar tajuk ni? Kita tengok. Kenapa kita perlu belajar apa yang disebutkan macam cikgu cakap tadi lah, payudara, bibir, punggung, dubur, faraj, zakar. Kenapa kita perlu kena belajar? Sebab kita perlu melindungi anggota seksual kita. Okey, kena melindungi. Tak kisah pada siapa. Kita perlu jaga diri kita, protect diri kita daripada orang luar ataupun daripada orang di sekeliling kita. Tak kisah ibu bapa kita ke, abang kita ke, kakak kita ke. Sebab ni adalah anggota badan kita. Kita yang kena jaga anggota badan kita, bukan orang lain yang perlu menjaga anggota badan kita. Okey, tengok tajuk yang kita nak tengok hari ni. Okey, lindungi anggota seksual. Okey, maksud dia kita kena melindungi anggota badan kita yang anggota seksual badan kita. Bibir, punggung, dubur, payudara, zakar, faraj tu kita kena lindungi. Tidak boleh kita nak buat sebarangan. Kena jaga. Sebab ni tajuk kita ni berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan. Tak boleh kita biarkan ianya diancam bahaya. Okey, tengok, katakan tidak jika ada yang hendak. Okey, tengok dalam gambar tu, gambar yang telah disediakan. Okey, tangan. Kenapa dia buat gambar tangan palang? Sebab apa? Sebab menyentuh. Tangan ni biasanya untuk menyentuh. Jadi bila ada orang yang nak menyentuh anggota seksual kita menggunakan tangan, kita perlu mengatakan tidak. Tidak boleh. Jangan sentuh. Tak boleh sentuh. Sebab tangan ni siapa-siapa saja tidak boleh menyentuh anggota badan. Tak kira lelaki atau perempuan. Bila kita dah masuk umur kita dah 7 tahun hingga kita dewasa, anggota seksual kita tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ibu bapa kita pun sampai biasanya masa kamu kecil je dia tolong basuh kamu punya bila kamu buang air. Tapi bila kita dah pandai berdikari, tidak perlu untuk orang dewasa menyentuh kita punya anggota seksual. Boleh faham murid-murid? Cikgu harap faham. Yang pertama, kalau orang nak sentuh dengan tangan, kita mesti katakan tidak pada anggota seksual kita. Tak kisah lelaki dengan lelaki ke, perempuan dengan perempuan ke, lelaki dengan perempuan kan, tak boleh. Perlu jaga kita punya anggota seksual. Alright, seterusnya melihat. Katakan tidak jika ada yang hendak melihat. Melihat ni dengan mata. Sebab tu dia buat mata, dia buat garis. Kan dalam gambar tu garis tu maknanya tidak pada jika orang nak tengok. Kamu nak mandi ke, kamu nak kat rumah kan, kat rumah kita mandi, orang tengok. Kat sekolah pun sama, kalau pergi sekolah kan, orang masuk toilet, tak boleh tengok. Bibir nampaklah macam bibir kan, kalau bibir, kalau kecuali kamu tutup sekarang ni pakai mask. Pakai mask semua tak boleh tengok. Maknanya bibir tak salah, tengok tak salah, tapi anggota seksual lain tidak boleh tengok. Kena faham. Orang nak tengok tak boleh. Sebab kamu tu adalah anggota seksual badan kita. Tak boleh. Siapa-siapa saja nak tengok tak boleh. Kecuali dengan kebenaran. Contoh doktor. Doktor lain lah kalau kamu sakit. Kan kena gigit dengan serangga ke di bahagian kamu punya punggung. Doktor nak injek ke, terpaksa lah. Tu terpaksa. Tapi doktor biasanya pun dia akan pakai sarung tangan, kena ada orang dewasa bersama dia. Dia tak sentuh sebarangan kecuali berlaku perkara-perkara yang kecemasan. Alright, tu adalah yang kedua. Tadi sentuh tak boleh, lihat pun tak boleh. Seterusnya, katakan tidak jika ada yang hendak merakam atau memfoto. Maksud memfoto ni ambil gambar, merakam. Biasanya kita rakam kan, sekarang ni semua orang ada phone. Semua benda kita nak rakam.
Okey, boleh nak rakam suasana di taman ke, tak ada masalah. Rakam orang tengah main basikal ke, tak ada masalah. Okey, kecuali nak tengok anggota seksual. Anggota seksual ni tak boleh dirakam dan diambil gambar. Tu adalah benda yang dilarang. Sebab tu anggota seksual kita. Benda tu salah di sisi undang-undang. Salah juga kalau orang ambil gambar kita tanpa kebenaran. Tapi ingat, kalau orang yang tak dikenali ambil, tu adalah benda yang salah. Anggota seksual kita tak boleh diambil. Tu adalah benda sulit. Bagi cikgu, benda tu sulit. Siapa-siapa pun tak boleh ambil gambar. Kita sendiri pun tak boleh ambil gambar kita punya anggota sulit kita. Buat apa kita nak ambil gambar? Sebab kita dah tahu, kita boleh tengok sendiri kan, kita punya anggota badan ataupun anggota seksual kita boleh tengok sendiri, tak perlu ambil gambar. Sebab bahaya. Bila kamu ambil gambar, benda tu bahaya. Okey, seterusnya yang terakhir, katakan tidak jika ada yang hendak memaksa menyentuh. Okey, memaksa. Ada orang paksa kamu untuk nak sentuh kamu punya anggota seksual kamu. Dia paksa kamu. Dia paksa ataupun dia memaksa kamu untuk dia nak sentuh. Dia kata, saya nak sentuh kamu punya punggung. Saya nak sentuh kamu punya payudara. Tak boleh. Elak, lari ataupun report pada polis. Kalau kat luar lah. Kalau kat rumah, beritahu ibu bapa kita. Benda-benda macam ni kita tak boleh rahsiakan. Kamu kena tahu cara untuk nak jaga kita punya anggota seksual. Alright. Cikgu harap dengan topik hari ini tu saja. Kita perlu kenali dan lindungi anggota seksual kita. Tu saja tajuk kita. Tak perlu kita panjang-panjang lagi. Kita jumpa di kelas seterusnya. Cuma hari ini cikgu nak kamu faham dulu apa itu anggota seksual. Mana bahagian anggota seksual kamu. Cikgu nak tunjuk. Kalau dalam kelas mungkin cikgu boleh tunjuk gambar yang besar lah. Tapi dalam ni kita masing-masing tengok pada buku teks lah yang disediakan. Kamu boleh tengok dengan jelas. Murid lelaki tengok lelaki, perempuan tengok mana kita punya anggota seksual kita. Okey. Dan ingat, lindungi anggota seksual badan kita. Tak boleh orang lain sebarangan untuk menyentuh, melihat, mengambil gambar ataupun memaksa kita untuk menunjukkan kita punya anggota seksual kita. Jelas murid-murid? Itu saja topik kita untuk hari ini, iaitu berkaitan dengan kesihatan dan keselamatan. Dalam pendidikan kesihatan keselamatan, kita belajar berkaitan dengan diri kita, kesihatan kita dan apa-apa yang berkaitan dengan keliling kita. Sekeliling kita. Benda yang boleh mengancam kita punya kesihatan. Cikgu harap video cikgu kongsi ini boleh menjelaskan sedikit sebanyak berkaitan dengan topik kita pada hari ini, iaitu penjagaan anggota seksual serta melindungi anggota seksual badan kita. Okey, untuk kalau kamu tak faham istilah-istilah yang digunakan, tak ada masalah. Nanti cikgu akan pergi dengan lebih detail di kelas-kelas yang seterusnya. Ini adalah tajuk yang pertama, gambaran awal ataupun asas kepada penjagaan diri kita. Okey, cikgu harap video ini boleh memberi manfaat kepada murid-murid tahun 3 untuk subjek pendidikan kesihatan. Kita akan berjumpa lagi di kelas yang seterusnya. Sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bergembira. Stay safe, stay home. Jaga diri, jaga kesihatan.